Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kehadirat ilahi. Bertemu kita lagi untuk menyulam-nyulam kasih. Untuk sama-sama kita sulam kasih. Supaya kasih menjadi satu benda yang sangat elok, sangat tentram, sangat membahagiakan. Terutama dalam kehidupan yang dipanggil rumah tangga. Rumah tangga memang boleh menjadi neraka, boleh menjadi syurga. Terpulang bagaimana kita hendak mengendalikannya. Dan saya percaya kita semua biasa dengan perkataan motivasi. Motivasi sebenarnya apa? Kalau ditanya motivasi, boleh tak diberikan dengan satu penerangan ataupun satu perkataan untuk memberitahu apa itu motivasi? Bolehkah kita menjawabnya? Motivasi, perkataan Inggeris, motivation. Melayunya memang banyak. Boleh dikatakan semangat, kemahuan, kehendak, itu semua motivasi. Tetapi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, motivasi yang ingin saya sebutkan dalam ruangan sulam-sulam kasih ini berbeza sedikit. Sebab sulam kasih meminta kita, mensyaratkan kita menjadi orang yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Maka dalam waktu kita nak mendefinisikan motivasi, tidak cukup dengan satu perkataan, tetapi dengan satu cerita. Mari kita lihat apa yang dimaksudkan motivasi dalam konsep kehidupan rumah tangga. Sama ada rumah tangga yang baru dibina oleh orang yang baru saja menceburkan diri dalam bidang itu, ataupun orang yang sedang melaluinya setahun, 2 tahun, 3 tahun, ataupun orang yang dah nak pencen berumah tangga yang dalam usia-usia emas. Ceritanya begini. Suatu hari, seorang suri rumah membawa anak-anaknya. Ada ramai anak dia. Ada 5 orang. Melawat ke zoo negara. Kita kononkan zoo negara adalah satu tempat di mana dia membenarkan kita membawa masuk kereta terus ke dalam. Salah seorang daripada anak wanita ini masih amat kecil, masih dalam dukungan, dan maka dibawalah oleh ibu tadi menjelajah di dalam zoo. Isteri tadi, suri rumah itu tadi, atau ibu itu tadi, memperkenalkanlah kepada anak-anaknya. Yang ini rimau, yang ini gajah, yang ini badak, dan yang dukung ni mak, adik-beradik dalam zoo juga. Ada kaitannya, rupanya lebih kurang sama saja. Dan anak-anaknya ada 5 orang. Semuanya kecil-kecil belaka. Mereka dapati bahawa pengalaman berjalan dalam zoo itu memang cukup menyeronokkan. Sebab yang penting sekali, mereka dapat melihat binatang yang hampir menyerupai manusia. Tiba-tiba, seekor singa telah terkeluar daripada sarangnya. Entah macam mana. Terkeluar dari sarangnya, dari sangkarnya, dan dia pergi ke hadapan ibu ini tadi. Dan disebabkan seekor harimau berdepan dengan seorang ibu yang ada banyak anak, kesemua anaknya lari, kecuali yang ada di dalam dukungan. Pada waktu itu anak tadi telah diletakkan di bawah, tidak di dalam dukungan. Maka dengan mudah saja anak itu dicekup oleh sang singa. Tuan-tuan fikir apa akan dilakukan oleh suri rumah tadi? Apa yang akan dilakukan oleh ibu tadi? Apakah dia lari masuk ke dalam kereta dan pandu selaju-lajunya meninggalkan anaknya dimakan singa? Jawapannya, kalaulah benda ini benar-benar berlaku, suri rumah itu, ibu itu tadi akan berdepan dengan singa dengan kudratnya. Sekuat mana singa itu mengaum, sekuat itulah dia mengaum. Sekuat mana singa itu menerkam, dia juga menerkam sekuat demikian. Itu dia motivasi. Itulah dia yang dikatakan motivasi. Satu rangsangan, satu semangat di dalam, terkandung di dalam diri setiap orang sebenarnya. Hanya menanti waktu yang sesuai saja untuk dikeluarkan.
Nah, mari kita bayangkan. Kalaulah semangat itu ada dalam diri kita setiap masa, tak usahkan harimau, singa, bahkan apa juga kerja boleh kita lakukan dalam waktu yang singkat. Sebab kita ada motivasi dalaman, yang mana ibu tadi boleh berdepan dengan singa semata-mata kerana semangat dia, semata-mata kata motivasi yang ada di dalam diri. Itu seorang wanita. Bagaimana dengan seorang lelaki? Sudah tentu semangatnya, motivasinya lebih hebat daripada ibu tadi. Dan itulah dia cerita seorang ibu yang mendapatkan kekuatan semata-mata kerana dia merasa satu tanggungjawab memelihara anaknya. Dan itulah dia sebenarnya kelebihan kita manusia sepatutnya. Tetapi dalam kehidupan kita ini, kita akan dapati bahawa banyak perkara dilakukan oleh para isteri. Dan sebenarnya ada 3 punca isteri tidak berasa bahagia. Ada 3 situasi yang mana ketiga-tiga situasi ini kalau boleh kita lalui, boleh kita kenal pasti, maka insya-Allah kita akan menjadi manusia lebih baik daripada yang sebelumnya. Kita bertemu kemudian untuk mengetahui 3 perkara yang saya sebutkan itu tadi. Bagaimana agaknya dengan kisah yang diceritakan tadi? Seorang suri rumah berdepan dengan seekor singa untuk menyelamatkan anaknya. Bagaimana kalau kisah itu berlaku kepada si suami? Tuan-tuan dan puan-puan rasa bagaimana? Apa agaknya dilakukan oleh suami tadi? Apakah suami tadi boleh berdepan dengan singa sebagaimana isteri tadi? Ibu tadi berdepan dengan singa, mengaum seperti singa, melompat seperti singa, sehingga singa itu sendiri takut dan lari masuk ke kerandang, kunci sendiri. Boleh atau tidak? Suami bertindak begitu sampai singa lari lintang pukang. Di sinilah sebenarnya kehebatan, kekuatan, kesempurnaan, keistimewaan seorang wanita. Kerana itulah wanita dan lelaki diminta hidup bersama. Kerana itulah Nabi Adam diberikan pasangan. Yang pasangannya itu ialah wanita. Kerana kehidupan memang tidak akan sempurna kalau tidak mendapat pasangan. Belum tentu seorang lelaki dikira berjaya selagi belum ada wanita di sisinya. Maksud saya perkahwinan. Kalau seorang lelaki belum mahu berkahwin, berarti dia tidak tahu bagaimana nak menyulam kasih. Seorang lelaki yang boleh dianggap terhebat adalah seorang lelaki yang boleh menjadi suami yang disukai oleh istrinya, disayangi oleh istrinya, dan boleh sama-sama membantu, saling membantu untuk pergi ke satu matlamat yang sama-sama diidamkan. Ya, kita lihat suami mungkin tidak dapat berbuat seperti isteri, tetapi suamilah yang paling kuat egonya. Dan 3 perkara, 3 punca isteri tak boleh berbahagia ialah yang pertama, suami terlalu ego. Suami kena kurangkan ego. Suami kena lembutkan berkata dengan isteri. Suami kena faham orang yang di depannya adalah orang yang lembut. Wanita seorang yang amat lembut. Maka isteri tidak boleh berkasar, tidak boleh bertengkar dengan isteri. Kerana isteri bukan lawan untuk ditengkar. Apalagi dizalimi. Isteri kehendaknya ialah dibelai dengan kata-kata dan juga dengan kasih sayang. Salah satu daripada sebab isteri tak boleh berbahagia kerana suaminya ego. Dan ini kena difahami oleh kita para lelaki. Sebab isteri adalah orang yang meminta perlindungan daripada kita. Maka kita, orang lelaki, perlu membuktikan bahawa kitalah yang boleh diharapkan dalam membina kehidupan yang lebih baik untuk seorang wanita yang bernama isteri. Kemudian perkara yang kedua, yang mana seseorang wanita itu tak boleh berasa bahagia kerana suami mahal sangat nak puji isteri, susah sangat nak puji isteri. Padahal kalau kita lihat, isteri sudah make up secantik-cantiknya. Bahkan satu ketika mungkin isteri memakai kesemua barang kemas yang dia ada, sampai ke siku panjangnya. Tapi suami
tetap tak mahu nak memuji isterinya. Membiarkan isteri tadi melakonkan berbagai perilaku, tak mahu juga dipuji. Kecantikannya, apa salah disebut? Apa salah dikatakan, engkaulah wanita yang paling cantik di dunia? Mengapa tidak? Mengapa tidak boleh suami sebutkan kata-kata demikian untuk isterinya, untuk pasangan hidupnya yang sama-sama hidup dalam satu bumbung? Isteri akan rasa gelisah, tidak bahagia kalau tidak mendapat pujian suaminya. Tak mengapa tak dapat pujian orang lain. Yang penting suaminya puas hati dan boleh memujinya. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Kalau sama-sama kita boleh praktikkan hal ini, insya-Allah saya percaya bahagia adalah kepunyaan kita. Dan perkara ketiga, yang mana isteri tak boleh berbahagia ini, ialah suami tak boleh nak perform. Suami tak boleh nak perform. Ini masalah besar. Perkara ini hanya boleh diketahui oleh suami dan isteri itu sahaja. Tak ada siapa yang tahu. Tetapi kalau tak boleh perform, kena cari sesuatu supaya dapat atasi masalah berkenaan. Selagi tidak boleh atasi, isteri tak berbahagia dan mungkin juga memikirkan satu perkara yang lain untuk menyelesaikan perkara berkenaan. Dan oleh kerana kita membicarakan perihal sulam kasih, maka kedua-dua pihak sebenarnya, kalau minggu lalu saya sebutkan punca suami tak boleh berbahagia kerana 3 sebab, pada hari ini isteri tak boleh berbahagia pun kerana 3 sebab. Sebenarnya banyak lagi sebab-sebab menyebabkan hal demikian berlaku. Tinggal lagi kita ambil yang utama. Hasil daripada penelitian, kita dapati itulah antara punca-puncanya sesebuah rumah tangga tidak boleh mencapai kebahagiaan dan juga keselesaan hidup. Dan sebenarnya dalam apa juga yang suami lakukan, isteri kena reti, isteri kena faham, isteri kena sokong, isteri kena ikut. Demikian juga suami. Perkara yang penting sekali suami lakukan, harus tidak boleh berasa ego. Itu yang sangat penting. Dan kemudian yang kedua, mestilah kita bersama-sama untuk membina kecemerlangan hidup. Dan yang akhir sekali, betulkan performance kita dalam rumah tangga. Kita bertemu kembali. Isteri cerdik yang soleha, penyejuk mata, penawar hati, penajam fikiran. Di rumah dia isteri, di jalanan kawan. Di waktu kita buntu, dia penunjuk jalan. Sempena Ramadan ini, TV3 akan menayangkan drama-drama istimewa Diary Ramadan Rafiq setiap Isnin dan Selasa. Perbincangan kita, persoalan yang kita nak ketahui, persoalan yang hendak kita sulami adalah persoalan kasih sayang antara suami dan juga isteri, terutama mereka yang telah menjalani kehidupan rumah tangga lama bertahun-tahun tetapi rasa bahagia jauh sekali. Sukar sekali untuk melihat kebahagiaan itu berlaku dalam rumah tangganya. Ini perkara yang sangat malang. Satu perkara yang sangat malang berlaku dalam sesebuah rumah tangga adalah ketidaksefahaman antara suami dan juga isteri. Saya lalui banyak kes bagaimana seseorang suri rumah mengadu kepada saya, suaminya tidak boleh nak perform, juga seorang yang ego dan langsung tidak boleh memujinya. Padahal isteri tadi dah lakukan berbagai-bagai perkara, tetapi tetap juga 3 perkara ini tidak dapat dilakukan. Saya suka menyeru para suami, apa salah? Tegurlah isteri itu, berilah dia rangsangan, pujilah dia. Walaupun dia memang tak cantik, apa salah kita kata dia cantik? Walaupun pakaiannya tidak begitu hebat, apa salah kita kata dia hebat? Supaya dia sendiri merasakan bahawa kehidupan ini adalah satu tempat di mana itulah pentasnya. Di situlah tempatnya, bukan ada di tempat lain. Kalau isteri sudah mula memikirkan ada tempat lain untuk dia melakukan demikian untuk mendapat pujian, jawapannya suara suami kena tanggung sendiri. Dan
saya suka nak kongsikan beberapa pengalaman lagi dalam masalah suami yang tidak dapat perform. Mari kita lihat apa yang ada dilukis oleh ilustrator kita berkenaan tajuk ini. Dan kalau kita perhatikan kartun ini, kita akan dapati bahawa si suami berasa sangat jealous, sangat cemburu kepada sang kucing. Hanya sang kucing. Kerana kucing tidur dengan isterinya. Bagaimana seorang suami boleh berasa demikian? Mungkin kerana masalah performance tadi yang saya sebut. Masalah ini hanya boleh diselesaikan oleh para suami dan isteri itu sendiri saja. Tidak ada orang lain yang boleh berkongsi masalah ini. Dan kalau kita kaji lagi, sebenarnya 3 perkara yang saya sebutkan itu, kalau kita boleh lakukan sebagai satu perkara yang hari-hari, jangan tunggu setahun sekali. Biasanya kita ni lah orang Melayu, saya ingin sebutkan, orang Melayu semua buat setahun sekali. Nak minta maaf pun setahun sekali, tunggu hari raya. Pada ketika itu bermaaf-maafan tetapi bersungguh-sungguh sehingga air mata keluar, mengaku tak akan buat lagi perkara-perkara yang tidak disukai oleh pasangan. Selepas sahaja meminta maaf, keadaan akan kembali seperti biasa. Dan begitu juga pujian. Kita amat kekurangan untuk memuji pasangan kita. Saya ada pengalaman berada di Amerika. Satu hari, saya nak cerita kisah benar. Waktu saya pergi ke sana, saya bertemu dengan sepasang suami isteri, Mak Saleh. Dan mereka ini sangat intim, sangat baik. Antara suami dan isteri sentiasa memuji. Isteri sentiasa puji suami. Suami sentiasa puji isteri. Sampaikan pada satu hari, mereka mengajak saya naik kereta kuda, ya. Naik kereta kuda dan berjalan di Central Park itu selama beberapa minit. Dan apabila mereka nak turun daripada kereta kuda, kedua-dua suami isteri ini berebut-rebut untuk membayar. Untuk membayar. Apakah perkara begini boleh kita lakukan dalam hidup kita? Isteri nak bayar, suami kata, oh tak apa, tak apa. Biar abang bayar, biar abang bayar. Ataupun isteri kata daripada awal lagi, abang, kita berjalan ini abang tak payah bayar, saya yang bayar. Bolehkah begitu? Ataupun kita puji isteri kita kerana kemurahan hatinya, kerana kehebatan penampilannya, kerana tutur katanya. Bolehkah kita, rakyat Malaysia ini, memuji sedemikian sebagaimana ditunjukkan oleh pasangan demikian? Dan saya tidak mengatakan bahawa pasangan Mak Saleh adalah terbaik, tetapi contoh yang ditunjukkan oleh mereka cukup mengagumkan saya. Dan demikian juga waktu kami menaik taksi di New York itu, waktu nak turun, suami isteri ini masih lagi berebut-rebut untuk membayar tambang. Sampai saya sendiri terlupa untuk berbuat demikian. Saya pun termenung saja tengok. Dia nak berebut bayar dan saya sendiri pun terlupa untuk sama-sama berebut. Demikianlah satu perkara yang sukar nampaknya, tetapi kalau kita boleh lakukan dalam rumah tangga kita, insya-Allah saya rasa kasih sayang yang terbit adalah kasih sayang yang cukup intim. Daripada mula berkahwin sampailah kita beranak cucu dan juga mungkin sampai kita hampir hendak meninggalkan dunia yang fana ini. Ini semua memang kita kena praktikkan. Tanpa praktik, tanpa kehendak, tanpa hasrat, tanpa kemahuan dan tanpa imajinasi untuk menjadikan hidup kita penuh kecemerlangan, memang kita tidak akan mencapainya. Kerana setiap kehebatan dalam hidup kita, memang kita sendirilah yang akan melakukannya. Tidak ada orang lain yang boleh membantu kita. Rumah kita tidak cemerlang, rumah tangga kita tidak bahagia. Siapa yang bersalah? Tidak ada orang lain kecuali diri kita sendiri. Kitalah yang menjadikan rumah tangga kita satu tempat yang tidak selesa untuk didiami. Dan kalau kita sendiri berasa demikian, apa halnya dengan anak-anak yang sama-sama tinggal bersama kita? Dan itu adalah suatu perkara yang malang. Untuk kita sama-sama mendapat iktibar, untuk sama-sama kita pantau kehidupan kita kepada matlamat yang lebih sempurna. Apa salahnya kalau
Mari kita panjatkan doa ke hadrat ilahi. Semoga dengan itu kita adalah menjadi orang-orang yang diperlukan di dunia ini dan juga mendapat kebahagiaan di akhirat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang cemerlang, orang yang berbahagia, dan jadikanlah kami orang yang mendapat kebahagiaan untuk dunia dan juga untuk akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau berilah bimbingan, Engkau berilah kami pedoman, Engkau jadikanlah pasangan-pasangan kami sebagai orang-orang yang terhebat di sisi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.